Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengatakan majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju kesyukuran. Alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah sekalian, kita dapat sama-sama pada ini untuk kita teruskan kuliah yang kita Jami' Sahih Al-Bukhari yang kita telah mengaji dulu pada tahun 2010 dan dulu pada tahun 2010 ini tak sampai separuh lagi, tak sampai separuh lagi, atau kita akan ambil insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang kami mohon kita sempat menghabiskan Sahih Al-Bukhari sekarang dan syaratkan mudah-mudahan kita jangan beri siapa mati dulu. Saya mati dulu, akan tuan-tuan mati dulu. Kalau mati salah orang, pakai tak boleh lah. InsyaAllah kita mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umurnya. Muka surat 103 hadis 7-18. Tuan-tuan yang membaca di rumah, saya ingat kita order 2 rantai buku. Dalam yang ini ada 2 rantai lah. Ada apa yang jangan baca sama-sama di rumah kalian. Al-ilmu yukhudhu an suduri rijal an la an kutubin wala an Google wala an WhatsApp. Ilmu itu ambil daripada dada para ulama. Rasulullah turunkan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in dan ulama. Dia tak boleh ambil daripada Google. Google itu sampingan kan, aksesori. Tapi kalau hal utama mesti kena kena dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna A'rabiyyan. Kalau sebut A'rabiyyan tu orang arah kampung, pakai jubah hitam. Kalau perempuan tu dia pakai jubah hitam, kalau orang lelaki dia pakai jubah besar. Jubah besar, dia punya tangan tak macam ni, jubah besar. Itu A'rabiyyan, orang benar. Kalau khamsah dia sebut khamsah. Kalau Arnabun, dia tak sebut Arnabun, dia sebut Aruni. Boleh. Dia punya bahasa lahjah dia lahjah Sunni. Kita pernah pemak 2-3 kali dia kata apa ni? Ainduku Aruni. Ish Aruni. Dia kata dia kata hang ada tempat Malaysia apa Aruni ada Arnab. Aruni kemudian Arnabun. Anda kita tanya kita orang kampung lah. Kalau Arabi ni maksudnya orang kampung. Dia tanya apa di Malaysia, motor ada, bagi kita lekeh sangat. Kereta ada, kereta ada, kami semua pakai naik boya, naik harimau, pedang bukan. Orang belah kampung. Arabian tu maksudnya orang kampung. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin دلني على عمل إذا عملته دخلت جنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال تستقد. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من حرف الشرط فلينظر jawab syarat sebelum menjawab masalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Abu Hurairah ahli Sufah. Tetapi Madinah jangan lupa, bicaranya tempat orang Arab. Tak mana ahli Sufah. Ahli Sufah dia ada 70 orang. Ketua dia siapa? Abu Hurairah. Di Madinah 7 Al-Sufa. Dulu di dalam masjid Madinah.
Dia ketua ahli suffah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang Arab dusun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan aku masuk syurga kepadanya. Dia mai kat Nabi, dia tanya, wahai Nabi, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan aku masuk syurga kerananya. Nabi ajak nak tanya, mai pada kakak. Ya no, apa? Ini tak apa. Kita tak kata apa, nak ngaji pun kita mai dekat-dekat tu. Bagi tanda kerasaan dia lah. Kau kata, maksud dia Rasulullah ajak dia macam tu. Kalau kita nak tanya, kita kena main dekat-dekat. Kita mengaji, orang hak duduk depan ni pahala dia lebih banyak daripada orang duduk di tengah. Orang hak duduk di tengah, pahala dia lebih banyak daripada orang duduk di belakang. Boleh? Jadi jangan main awal-awal tapi duduk di belakang-belakang. Jangan. Tapi kalau kita main awal, kita tepat duduk di depan. Itu adab yang Ustaz Nuruddin ajak kepada kami. Kalau kita main lambat, tak payahlah. Kan? Kalau kita main lambat, tempat pun dah penuh dah depan, jadi mana kita duduk di belakang. Kita nak langkah depan orang, kita rasa apa? Sambil. Tapi jangan main awal, kemudian sengaja duduk di belakang. Sebab pahala lebih banyak duduk di bahagian hadapan. Orang Arab pun dia bertanya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, kan kita ada belajarlah. Ada kadang-kadang dia bertanya, Rasulullah jawab. Ada kadang-kadang dia main duduk depan, dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya soalan. Rasulullah kata, tak payah tanya, aku nak jawab. Nak tanya 3 soalan kan? Soalan pertama ni, soalan kedua ni, soalan 3 ni. Dia macam tu bayar. Pagi tadi hang tak payah tunggu. Pagi tadi hang tak payah tunggu. Kemarin hang buat dulu doa. Dia macam tu. Dia scan habis ni kan tu payah sikitlah. Jadi dalam kes yang macam ni, dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biar dia tanya. Apabila tanya macam tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yang pertama, sembahlah Allah. Jangan persekutukan dia dengan sesuatu. Sembahlah Allah, jangan persekutukan dia dengan sesuatu. Alhamdulillah kita sembah Allah, tapi kita tak persekutukan Allah Ta'ala dengan syirik khafi. Tapi dengan syirik jadi, tapi syirik khafi kita ada. Syirik khafi ada kepada kita. Kita tak sekutukan Allah Ta'ala dengan cara zahir, kita tak bisa sembah patung. Tapi kita sekutukan Allah Ta'ala dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Iaitu apa dia? Buat amal riak kerana manusia. Allah kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min riya. Takkan masuk syurga siapa yang buat amal tapi dia ada habah. Habah ni satu biji sawi. Dia rasa riak sebesar biji sawi saja, takkan masuk syurga. Lepas tu bersihkan amal, bersihkan amal. Dan nak sedekah setiap hari Jumaat tu, nak sedekah sepatutnya jaga. Boleh jahanam. Kalau hak sanggit tak apa. Hak sanggit nak riak kat siapa? Tak ada riak Bos sanggit, bos bunyi lagi. Baru orang sebab kita tu sanggit. Tapi 100 ni. 100 ni dia nak main apa? Riak. Jadi jaga. 100 terbang, pahala tak dapat. Jaga. Riak, syirik khafi kita jaga. Sembah Allah, jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Tegakkan solat wajib. Siapa tidak menegakkan solat wajib 5 waktu sehari semalam, Allah Ta'ala tidak akan pandang segala puasa dia, zakat dia dan haji dia. Itu pegang dia. Pegang dia. Ada ustaz, saya nak contoh orang kampung saya tu, dia ni cukup baik, kenduri kenapa, rajin tolong, sakit demam dia pergi mati mesti ada, cuma sayang satu saja, dia tak bayar. Kan Jumaat tak bayar, di rumah tak bayar. Habaq dia, Allah Ta'ala tak pandang walau sikit pun kebaikan yang dia buat. Dan jaga. Dan bayarlah zakat fardu. Bayar zakat. Zakat ni nanti kita akan tengok lebih lanjut apa akibat orang tak bayar zakat. Dan bayarlah zakat fardu. Dan puasalah di bulan Ramadan. Bayar zakat dan puasalah di bulan Ramadan. Saya dapat dah pernah kali kira negeri tak bayar tu dia buat zakat.
Ada 13,000 ke atas, kita bayar 2.5%. 2.5% kali 13,000. Sekurang-kurangnya 13,000. Kalau ada 14,000 kali 14,000. Kalau ada 15,000 kali 15,000. Dan dia kena cukup haul. Itu cukup setahun. Cukup setahun. Ustaz, saya di Maybank ada 5,000. Lepas tu di public bank saya ada 3,000. Dia kena campur sekali tak Ustaz? Ya, campur sekali. Semua bank tu campur sekali. Kena tengok cukup tak 13,000. Kalau cukup 13,000, 2.5% kali 13,000. Ada 20,000, 2.5% kali 20. Itu cara akhirat. Tak payah pergi kat pejabat lekat. Lepas pekerja banyak lagi. Nak kerja lepas nak kerja kita boleh kan. Tak payah tunggu lepas. Kita gaji. Dan puasalah di bulan Ramadan. Okey. Kata Arabi itu, tak dengar Rasulullah kata macam tu, dia pun kata, demi Allah yang diriku di tangannya tidak akan kutambah dari ini. Kita demi Allah, aku tak akan tambah hak ni sikit pun. Ada tak dia tambah? Tapi haji orang. Haji tak? Haji tak? Sebut tak tu? Tak kan? Tapi dia nak apa kata apa? Dia orang Arabi, biasanya orang Arabi ni orang miskin. Orang yang tak apa dalam, tak apa ada duit. Jadi orang yang tak apa ada duit ni sebab tu Nabi tak sebut apa? Tak sebut haji kat dia. Sebab dia orang miskin. Ketika dia kata demi Allah aku nak buat tu je. Puasa sunat aku tak buat, sembahyang sunat aku tak buat. Tapi bahaya juga tuan-tuan. Jangan hak ni kita pegang untuk diri kita. Macam ni cantik aku takkan buat dah ni. Jaga. Takut hak kita buat tu cacat. Takut kita buat tu cacat. Sebab ada hadis Rasulullah SAW dia kata apa? Pada hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan tengok hitung amalan kita. Amalan kita duduk macam tu. Dacing duduk macam tu. Ni amal baik, ni amal tak baik. Kalau sekiranya baik ni belah kanan, tak baik dua belah kiri. Kalau hak duduk macam tu, alhamdulillah. Kalau yang duduk macam tu, innalillah. Kalau hak duduk macam tu pun tak sedap duduk. Nak masuk syurga tak boleh, nak masuk neraka tak boleh. Duduk di satu ke dia? Satu baru nak guna. Macam tu baru guna hutang kita. Hutang kita tak bayar. Nanti nak pakai. Boleh? Dia ada hutang saya tak? Tak. Macam tu kita nak kutip hutang boleh. Malaikat kata ni, malaikat tanya macam mana ni tak apa? Tak duk macam ni tak boleh nak duit mana? Kita pun fikir balik. Malaikat tanya ada orang hutang tak lu? Ada hutang, dia hutang 100. Faizal 100, Jamie 100. Dia kata apa? Settle, panggil depan mai. Panggil depan mai. Masa tu bayar dengan apa? Pahala. Mana ada duit dah. Bayar dengan pahala. Duit Faizal 100, baru dia naik macam tu. Okey, masuk. Lepas pula tengok baby punya pasal siapa suruh semasa di dunia tak mau bayar? Bayarlah di akhirat dengan pahala kita. Satu cara. Yang kedua ialah Allah Ta'ala kata kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah adakah hamba-Ku ini melakukan amal nawafil? Adakah dia ini melakukan benda-benda sunat? Malaikat tengok banyak sunat qabliyah dia buat, sunat ba'diyah dia buat, tahajud dia buat, puasa sunat dia buat, semua tu ada. Allah Ta'ala kata okey, ambil pahala sunat tu tampung balik di sini, bagi dia apa? Bagi dia buat. Boleh. Kalau berat dia betul. Betul kan? Ringan duduk atas kan? Saya pun tak sat touching silap. Kalau berat dia jadi apa? Betul lah kan? Kalau ringan baru dia apa? Jadi betul. Jadi kita mau timbangan kita lebih betul. Hak kebaikan tu lebih apa? Lebih banyak. Okey. Hak wajib ni tuan-tuan jangan sangkut. Jangan bagi sangkut langsung. Jangan bagi sangkut langsung. Okey, benda hak wajib. Kata Arabi itu, demi Allah yang diriku di tangannya tidak akan kutambah dari ini. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak catat sikit di bawah, Rasulullah tidak menyebutkan haji kerana Arabi ini tidak mampu mengerjakan haji. Kalau nak catat sikit lah. Pasal apa dia tak sebut haji kan? Lepas sebab dia ceritakan bahawa tu puasa bulan Ramadan. Jadi kerana orang Arabi ini tidak mampu melakukan haji. Selingan tuan-tuan, siapa nak pergi haji mengaji 4-5 tahun. Dah lah, mengaji 4-5 tahun. Bila kita pergi haji tidak ada ilmu tuan-tuan, kita balik dalam ihram.
Balik dalam ihram, balik dalam dosa. Ngaji 4-5 tahun baru pergi pak. Jangan tahun tu nama kita naik baru kita pergi khusus ngaji. 4-5 tahun sebelum kita nak pergi. Ketika orang itu telah pergi, Nabi SAW bersabda, siapa yang senang melihat seorang dari penduduk syurga, lihatlah orang itu. Nampak? Dia buat semua benda-benda tu. Jadi Rasulullah tahu dia akan buat. Sebelum dia main tanya lagi, pak, dia duduk depan langkah masuk tu, kau tahulah itu adalah salah seorang penghuni syurga. Rasulullah dah tahu lah. Sampai ada satu ketika Rasulullah SAW kata, nanti dia kata beberapa minit lagi akan datang seorang penghuni syurga. Tengoklah dia. Duduk tanah, dia pun main, duduk sekali. Semua orang kat parti dia pun heran. Dia mesti faham parti dia. Dia pun duduk. Dia pun duduk parti, dia duduk parti. Selesai. Kalau habis-habis dia balik. Ada seorang sahabat turut kontur. Pergi sampai kontur balik rumah, dia turut balik rumah. Kontur bertanya siapa ikut tu. Kata boleh tak aku nak bertamu di rumah selama 3 hari. Aku adalah sahabat Rasulullah SAW. Nak bertamu selama 3 hari. Jadi dia pergi, dia duduklah selama 3 hari di rumah orang tu. Lalu hari yang ketiga dia pun nak balik. Dia berkata kat tu, aku nak tanya hang satu. Sebelum hang main ni, sebenarnya aku main ni bukan saja nak temu ada pasal. Kami tengah duduk dalam balik tu, Rasulullah SAW kata apa? Nanti akan datang seorang penghuni syurga. Tengok hang main. Jadi kami tahulah hang penghuni syurga. Jadi aku duduk hang selama 3 hari ni, aku nak tengok amalan apa yang hang buat tu sampai hang boleh masuk syurga. Aku nak tiru amalan tu. Tu tujuan dia. Aku nak tiru amalan tu. Tapi aku tengok hang tak tahajud pun, lena apa aku ya. Puasa sunat pun tak apa nak buat pun, sepaku je. Hari Isnin hang makan, aku pun makan, tak tengok hang puasa sunat pun. Biasa tak apalah tak puasa. Aku tengok hang ni biasa je. Kontur kata apa? Betul ke Rasulullah kata aku ni seorang penghuni syurga? Dia kata ya, betul, aku tak mahu. Dia kata kalau lah betul Allah Ta'ala masukkan aku ke dalam syurga, mungkin kerana satu amalan saja. Hang pun tahu aku puasa sunat tak banyak, aku tahajud pun tak banyak. Satu saja amalan. Aku tidak ada perasaan dengki sedikit pun terhadap sesama mukmin. Oh. Rupanya tak dengki ini boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga, dan dengki ini boleh menyebabkan kita masuk dalam neraka. Jadi sahabat kata, oh aku tahu dah, mulai pada hari ini aku tak akan dengki lagi sesama orang mukmin. Aku tiru nak tiru, aku pun nak masuk syurga juga. Itu dia. InsyaAllah kita ramai insyaAllah. Hadis yang seterusnya, ini untuk orang yang ada duit sikit, jaga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat unta akan datang kepada pemiliknya dalam keadaan yang sebagus-bagusnya. Unta akan datang kepada pemiliknya dalam keadaan yang sebagus-bagusnya. Apabila dia tidak membayar zakatnya, akan diinjak-injaknya orang itu dengan kuku kakinya. Dia akan injak kita dengan kuku kaki. Tuan-tuan, kalau hadis yang macam ni biasanya dhaif. Biasanya ada dhaif. Kalau tengok macam ni, cerita bab unta lah, hari kiamat, kambing lah, lawan tanduk lah, biasanya dhaif. Tapi apabila hadis disebutlah hadis Bukhari, makna dia cerita tu cerita apa? Cerita betul. Cerita benar. Diinjak-injaknya orang itu dengan kuku kakinya, dia pijak. Begitu pula kambing yang tidak dibayarkan zakatnya, kambing itu akan datang kepada pemiliknya lalu menginjak dan menanduk orang itu dengan tanduknya. Mungkin kita fikir, Ustaz, kalau unta pijak dia dah teruk, kalau kambing teruk dia nak azab pun. Ini orang pijak benda apa? Benarkan. Dan Allah Ta'ala bagi unta tu besar, bagi kambing tu bosak yang amat sangat. Baru dia terasa penderitaan dia apa? Dia injak kita tu. Beliau bersabda menambahkan, di antara haknya ialah memerah susunya di dekat air. Tengok nombor 1, kota bawah. Di negeri Arab, di tempat-tempat yang ada air, di situ banyak berkumpul fakir miskin.
fakir miskin itu berhak untuk diberi susu. Maksudnya kita bagi susu kepada orang yang miskin. Sebab tu dah hadis lain Rasulullah sampai dia sabda, dia kata apabila kamu beli birqah ni macam sup kan, macam sup, belilah bagi banyak supaya kamu boleh bagi kepada jiran. Apabila kamu buat sup, buatlah kuah dia tu bagi banyak supaya boleh diberi kepada jiran. Dan apabila kita beli buah durian, janganlah beli untuk keluarga kita ya. Tambah kalau kita duduk rumah sewa yang dekat-dekat jiran sebelah. Kebetulan kita ni kerja dua orang, suami gaji 4,000, isteri gaji 4,000, 8,000 tiap bulan. Sebelah kanan itu kata oleh panggung miskin, tapi anak banyak. Sebelah kiri pun miskin, anak banyak. Takkan bila pasal bau ya, bau saudaranya, takkan macam tu kot. Belilah sikit untuk benda-benda yang boleh bau tu. Nanti kesian kepada anak-anak dia berat kepada ayah dia. Ayah kena beli durian. Ayah kata duit pun ada untuk beli beras saja, nak beli durian mana. Semua kata belilah bagi banyak sikit. Dia tak sebut durian, dia sebut birqah. Birqah itu apa? Buat kuah sup tu supaya kita boleh bagi kepada jiran. Begitu juga dia kata kalau kita nak perah susu ni, perahlah di tempat yang orang boleh bagi ambil orang ambil ayam macam ni tuan-tuan. Orang Arab dia duduk macam ni. Dia kalau dia belah kambing ataupun dia apa-apa, orang ambil ayam pada bagi daripada telaga. Jadi tempat telaga tu orang melimpun banyak. Orang fakir miskin banyak di situ. Jadi maknanya supaya kita boleh bagi kepada fakir miskin, dia suruh perah susu di tempat orang ambil ayam. Itu tujuan dia. Sabda beliau lagi, aku tidak ingin hari kiamat nanti seseorang memikul kambing yang sedang meraung. Ikut kambing. Jom, mutai belakang. Katanya, hai Muhammad, tolonglah aku. Hak tadi kena injak, hak ni pula kena apa? Kena tanggung. Hai Muhammad, tolonglah aku. Maka jawabku, aku tidak kuasa sedikit jua pun menolongmu. Bukankah dulu telah kusampaikan? Muhammad kata aku tak boleh tolong. Buat macam mana? Dan aku tidak ingin seseorang kamu nanti datang kepadaku memikul unta meraung-raung. Kita tengok dia apa bahasa Arab dia. Wala ya'ti ahadukum yawmal qiyamah bi syatin yahmiluha. Betul? Yahmiluha ni makan. Yahmilu mana tanggung. Aku tidak ingin seorang kamu nanti datang kepadaku memikul unta meraung-raung lantas berkata meminta tolong kepadaku. Maksud dia kena tanggung unta. Itu salah satu penyiksaan orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Maka jawabku, aku tidak kuasa sedikit jua pun menolongmu. Bukankah dulu telah ku sampaikan? Sampai apa? Catat sikit. Buat sikit nak mana? Supaya mengeluarkan zakat. Ustaz, saya tak bayar zakat 10 tahun dah. Kenapa kau? 10 tahun. Ustaz, saya tak tahu langsung. Saya tak nak kira duit kita ni. Tapi saya rasa macam duit 13,000. Antara dah 10 tahun dah. Tahun ni baru main ngaji masjid, baru tahu. Jadi kena buat apa? Qadha ayat. Kita punya zakat. InsyaAllah selesai no? InsyaAllah mudah-mudahan InsyaAllah pun tersambut dengan zakat. Kita ambil satu lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi Allah kekayaan tetapi tidak dibayarkan zakatnya. Nampak tak ayat dia guna apa? Barang siapa diberi Allah oleh kekayaan. Maksudnya kekayaan bukan daripada kita. Kekayaan itu daripada siapa? Allah Ta'ala. Kita cuma usahanya. Usaha dan nasib baik. Kita tak. Usaha, nasib baik, dan Allah Ta'ala lorong nak bagi kita apa? Kita kaya. Allah kata, ada manusia yang miskin lebih baik daripada dia. Kalau sekiranya dia kaya, akan memudaratkan agama dia. Satu. Allah kata, ada manusia yang Allah Ta'ala beri kekayaan dia, dan dia kena kaya. Mesti kena kaya. Kalau dia miskin, akan memudaratkan dia punya apa? Akan dia punya agama. Ada manusia yang Allah Ta'ala jadikan sederhana. Kalau Allah Ta'ala jadikan miskin,
mudarat agama dia. Siapa bagi kaya, mudarat agama dia. Jadi kita ni duduk kat mana? Kita duduk kat mana? Kalau setahun 500,000 GST wajib kena bayar. Ada tak income 500,000? Premis perniagaan 500,000 ke atas GST kena bayar. Kalau kaya, kalau income setahun 500,000 kaya, patutlah kena GST dia kena. Jadi tuan-tuan nak abang bagi, tengok kita duduk kat mana. Ada orang miskin dia tak boleh jadi kaya. Kalau dia kaya, mudarat agama dia. Dia miskin, dia rajin main sembahyang Jumaat, dia rajin main kuliah maghrib. Apabila dia kaya, dia tak akan main dah. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang dia kaya, apabila dia kaya, dia rajin sedekah. Dia sedekah sana, dia sedekah sini, dia rajin main sembahyang, dia main kuliah maghrib. Apabila dia miskin, dia tak boleh duduk. Dia tension. Pasal apa? Pasal dia nak sedekah, tak boleh. Dia rasa dunia ni kosong, dia sudah jatuh bankrupt. Lain-lain kali jatuh ke tanjung orang hutan. Ada orang yang kaya dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, mudarat kepada agama. Ada orang yang sederhana, dia miskin tak boleh, dia kaya pun dia tak boleh. Dia miskin dia tak boleh buat kerja, dia kaya pun dia tak boleh buat kerja. Jadi tengok kita duduk tamat dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk tamat. Jangan duk kata laulah. Kalaulah aku kaya, alangkah seronoknya. Tak, kadang-kadang kita kaya dia jadi apa? Mudarat. Tengok orang miskin kesian. Macam mana kalau aku jadi miskin? Teringin nak jadi miskin, tapi tak ada apa. Ada tak mata macam tu? Teringin aku nak jadi apa? Teringin nak jadi miskin, nak rasa tengok macam mana miskin. Tak, kita tengok kita tak mana, alhamdulillah. Tengok kita macam tu. Lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diberi Allah kekayaan tetapi tidak dibayarkannya zakatnya, nanti di hari kiamat hartanya itu akan menjadi ular yang mempunyai 2 titik hitam sebelah atas kedua matanya. Siapa Allah Ta'ala bagi kekayaan? Semalam saya jumpa hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya jumpa di surau sedikit jumpa dalam dia tak suruh saya kira lagi dia punya zakat tu. Macam saya bahasa tu, lepas tu dia kena 1 juta. Kaya dia mega di Kulit juta dia punya kami tak tangan kita nak keluar. Kita bayangkan kita nak keluar zakat juta ni tak tangan is juta ni macam-macam ni baik. Kalau pergi melancong ni tiap-tiap tahun dia boleh pergi bang. Tapi iman dalam ada sebab dia dapat 3 juta. Dia dapat 3 juta. Dia di mana? Juta. Tak apa, pegang iman. Juta ni bukan hak aku. Ni hak orang fakir miskin. Pegang, pejam mata. Bagi. Dia kata apa, orang yang kaya tetapi tidak dibayarkan zakatnya, nanti di hari kiamat hartanya itu akan menjadi ular yang mempunyai 2 titik hitam sebelah atas kedua matanya. Dia jadi ular, lepas tu yang mana 2 titik hitam sebelah atas kedua matanya, itu sifat-sifat ular tu. Ada titik hitam sebelah atas kedua matanya. Kemudian ular itu dikalungkan ke lehernya dan menggigit pipinya. Katanya, inilah aku harta yang kamu tumpuk-tumpuk. Tuan-tuan jangan bayang ular lidi. Jangan bayang ular lidi. Kita baca mukjizat Nabi Musa kan. Fa'alqa 'asam, kita baca fa'alqa 'asam fa idza hiya thuban mubin wa nada'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Apa maksudnya? Nabi Musa pun lempar tungkat itu pun menjadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa. Kita pun tengok, Allah, tungkat jadi ular, biasalah. Tak ada mukjizat apa. Tak ada apa. Sebenarnya tuan-tuan, macam mana jadi mukjizat tu? Mukjizat dia tu nak abang bagi ular dia tu tinggi kontar tu. Mufassirin abang, dia ular dia tu tinggi kontar tu. Dia buka mulut tu, hak ni bawah istana, hak atas istana Firaun. Istana punya tinggi, tuan-tuan tengok dalam National Geographic. Apa Firaun punya tu, Ramses ketiga keempat tu. Istana dia punya tinggi.
Ular tu buka mulut dia, boleh telan istana tu. Hak tu jadi mukjizat. Ini pun Allah Ta'ala kandungkan ular yang apa? Ular yang besar kepada kita. Itu untuk orang yang tak bayar zakat. Kemudian Nabi membaca ayat sekali-kali. Tengok kita ni ada koda ni ular apa? Ular besar. Kemudian Nabi membaca ayat, mana ayat dia? Tuh. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Bukan آتَاهُمُ اللَّهُ, آتَاهُمُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ وَشَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Apa maksudnya? Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnianya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikandungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Betul. Pegang-pegang Allah Ta'ala ambil zakat 25% je. 25 ni kita buat 3 orang kita bulatkan 3% je. Kalau kita ada 100, maknanya Allah Ta'ala ambil lebih kurang dalam, kita buat macam ni lah, 100 RM3 lah, buat macam tu lah. Kita buat 3%, boleh. Kalau 1,000 Allah Ta'ala ambil apa? Banyak mana ya, tak baki banyak lagi. Kalau Allah Ta'ala kata zakat kena bayar 50%, tu baru kita telan juga lah. Tapi dah 2.5 je, 3% je, 97% lagi masuk poket kita. 97 RM97 masuk poket kita. Yang kita bayar zakat cuma RM3. Kalau Allah Ta'ala kata apa? RM3 masuk poket, 97 bagi ke orang, tentu baru nak sedar. Allah Ta'ala boleh buat. Setiap orang Islam mesti kena bayar 97%, 3% masuk poket. Boleh Allah Ta'ala buat macam tu. Kan mula-mula tu kita besar Isra' Mi'raj kan 50 waktu kan, 50 waktu sehari semalam. Kalau Nabi Muhammad terima jenuh, tak buat apa kan. Dia mayang, sat lagi mayang, tak kira. Pergi umrah baru ni, tadi baru sembilan Zuhur ni nak kena biasa pula dah. Tak pergi pergi maghrib, Allah tak pergi isyak nak kena pergi pula dah. Dah lah, sekali jalan tu 15 minit. Oh tak pergi. Tuan-tuan, siapa rajin, siapa jarang bayar Jumaat, pergi Mekah tension nak mati. Memang tension. Pasal apa tension? Kita hotel kita lebih kurang 20 minit jalan kaki. Kan? Jalan kaki pergi Masjidil Haram. Subuh jalan pergi 20 minit. Sat lagi Zuhur jalan pula 20 minit. Sat lagi Asar 20 minit. 20 minit pergi 20 minit balik 40 minit dah. Maghrib sat lagi pergi pula. Isyak sat lagi pergi pula. Allah tensionnya ingat kot main Mekah seronok, kalau tak seronok dia tak. Pasal apa? Kena duk pergi sembahyang. Di sini main Jumaat 2 kali lah. 2 kali lah main. Betul tak nak dapat. Tu pun main naik kereta, main naik motor. Berlatih di sini. Berlatih sini siap-siap. Solat Jumaat ni kena berlatih di sini siap-siap tuan-tuan. Kalau pergi Mekah nanti ni insya-Allah kita jadi apa? Jadi biasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kesimpulannya adalah jangan kita takdir semua okey, tapi kita sangkutkan zakat. Jadi insya-Allah selesaikan zakat kita 2.5%. Ada soalan tak? Okey zakat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah yang lain. Doa 115. Hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqutu baina takbir wa baina qira'ah iskata qala ahsibu qala haniya faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wal qira'ah ma taqul qala aqul Allahumma ada tu garis tu. Garis bawah tu. Garis bawah tu. Bawah hujung tu. Allahumma.
Paling bawah tu hujung. Ini untuk kita baca. Allahumma ba'id. Dia buat apa tu? Allah ba'ad. Ba'ada siapa mengaji bahasa Arab? Ba'ada yuba'id. Ba'ada yuba'id. Bukan ba'ada yuba'id. Jadi Allahumma ba'id. Baring bawah. Baring tu baring ke bawah. Bukan baring atas. Allahumma ba'ad baini salah-salah. Perhatikan baring balik. Ba'ada yuba'id. Tu bahasa Arab dia. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta, soal 116, kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi. Pemaham. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i, dia berapa? Was-salji, was-salji kan? Salah pakai was-salji, bukan was-salji. Was-salji tak matikan. Was-salji wal bardi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW mendiamkan diri sebentar antara takbiratul ihram dan membaca Al-Quran. Tulis situ. Baca Al-Quran itu buah nak panas sikit, Al-Fatihah. Maksudnya membaca Fatihah. Antara takbiratul ihram dan baca Fatihah, Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah tu, membaca Al-Quran tu maksudnya Al-Fatihah. Abu Hurairah mengatakan, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah SAW, demi ayah dan ibuku, bi abi wa ummi. Orang Arab sumpah, wallahi bi abi wa ummi wan nabi. Tu tiga. Tapi antara hak mana hak tiga tu tuan-tuan, hak mana lebih kuat lagi kalau orang Arab? Orang Arab lah, baju kita sama kan. Orang Arab kalau tuan-tuan nak minta apa, tuan-tuan kena wan nabi. Confirm dia baginya. Biasanya dia bagi kan. Kalau dia tak bagi tu memang ma'ruf dia tu. Kalau wan nabi dia, wallahi dia tak bagi. Wallahi demi Allah. Dia tak jubah RM80, kita minta RM70. Dia tak bagi. Wallahi kita pun minta kurang. RM70 dia tak bagi. Wan nabi. Pihak. Dia wan nabi lebih kuat. Maksudnya demi kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tolong diskaun RM10. Dia kalau dalam Nabi tu kan nak diskaun RM10. Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah SAW, engkau berdiam antara takbir dan membaca Al-Quran. Lalu apa yang engkau baca? Jadi Abu Hurairah tanya, baca apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku membaca. Itu makna dia. Ya Allah, tengok makna dia. Allah memba'id baini wa baina khataaya, iaitu doa tu. Ya Allah, jauhkan jarak antara aku dan dosa-dosaku seperti engkau telah menjarakkan antara timur dan barat. Maksudnya, ya Allah, dosaku ini hapuskanlah. Itu maksudnya, hapuskan dosaku. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada segala dosa seperti bersihnya baju putih daripada kotoran. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa. Ya Allah, sucilah segala dosaku dengan air salji dan juga air sejuk. Itu ibaratnya. Sucikan aku dengan air, dengan salji dan juga dengan air sejuk. Padahal Allah Ta'ala tak perlu benda tu. Allah Ta'ala tak perlu menyucikan kita dengan air. Allah Ta'ala tak perlu cuci dengan salji. Allah Ta'ala tak perlu semua tu. Allah Ta'ala kata kun fayakun. Allah maghfir li dhunubi. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Allah Ta'ala kata ghafartu lak, aku ampunkan dosa. Tak perlu kepada ayat, tak perlu kepada salji, tak perlu kepada kun fayakun. Tu jadi. Jadi tuan-tuan, ni doa advance kita. Hak tak advance pada astaghfirullahalazim. Itu biasa. Sama aja macam astaghfirullahalazim. Cuma hak ni lebih hebat lah. Anak kita, ayah bagi RM10. Pasal apa? Nak tuition sikit, nak makan sikit lagi. Itu biasa. Kalau dia main ayah nampak sengkok lah ni kan. Nampak muka pun seri. Ayah sihat kan ni? Kita makan dapat nak puji pelik kan. Lalas kan ni. Ayah minta RM10. Itu makna dia nak minta dengan cara yang advance. Ini pun minta dengan Allah Ta'ala dengan cara apa? Cara advance. Hak biasa apa dia? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
biasa ada. Di dalam Sahih Muslim muka surah 419 juzuk 1 diriwayatkan An Sayyidina Anas anna rajulan jaa fa dakhala as-saff wa qad hafazahu an-nas fa qala alhamdulillah hamdan tanda itu. Alhamdulillah. Dia salah cetak dengan ni. Sebab tu saya kata jangan baca sontongan dia orang. Jangan baca sontongan dia orang. Contoh tengok dia tulis bahagian yang kedua. Dia tulis apa? Alhamdulillah kan. Bukan alhamdulillah, salah. Alhamdulillah. Kalau baca sontongan dia orang ada beramai, salah. Dia sebenarnya buang alif tu. Alhamdulillah, okey, tak ada masalah. Allah tu yang masalah di situ. Allah tu alif lam lam ha, buang alif depan tu. Kemudian bariskan ke bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ayyukum al-mutakallim bil kalimat فعرف القول فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلتها فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها 12 malaikat. Jadi kau mana dia? Sayyidina Anas meriwayatkan bahawa seorang datang. Jadi kalau sebut Sahih Muslim mana sahih hadis ni? Bahawa seorang datang lalu masuk ke dalam saf dengan terbengah-bengah. Tengok satu nota di bawah. Yakni dia menahan nafasnya kerana berjalan dengan cepat supaya sempat solat berjemaah. Supaya sempat solat berjemaah. Okay. Kemudian dia berkata, tengok orang sembahyang tak duduk sembahyang jemaah lagi, dia pun alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maksudnya segala puji hanya bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak penuh kebaikan dan keberkatan. Setelah selesai daripada solatnya, Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antaramu yang mengungkapkan beberapa kalimah tadi? Allah kata, aku tengah sembahyang azan, aku dengar ada orang kata alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian semua terdiam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapakah di antaramu yang mengungkapkan beberapa kalimah tadi? Sesungguhnya dia tidak mengatakan sesuatu yang percuma. Baksan tu sebenarnya kalau terjemah ni bukan percuma. Baksan ni berdosa. Allah kata siapa yang kata tak sah ni mengakulah. Tak ada masalah dia kata tu bukan dosa. Tak dosa apa pun. Dia sebut macam tu baru kau tu boleh mengaku. Lantas salah seorang daripada mereka mengatakan, dia bercerita, ya Rasulullah, aku yang kata. Siapa aku kata? Aku datang sambil termengah-mengah sehingga aku mengucapkan demikian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat 12 malaikat memburu perkataan engkau dengan cepat bagi menentukan siapa antara mereka yang terlebih dahulu mengangkatnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berebut angkat pahala. Angkat pahala bagi kepada siapa? Bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata lebih 12 malaikat berebut nak bawa hantar apa? Hantar pahala tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan faham daripada hadis ni, tak ada yang kata Nabi tak buat bid'ah. Bid'ah ni senang nak sebut orang. Ada bid'ah ni bid'ah. Nah, ya nak sebut. Kawan ni sebut perkataan yang Rasulullah tak suruh kata pun. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Siapa kata tu aku tak belajar pun. Jadi nak buat apa tuan-tuan? Apabila kita sebut satu perkataan yang baik, maka ulama kata bid'ah itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dia tengok orang pakat sembahyang tarawih, pakat sembahyang asyik-asyik. Kalau sembahyang asyik, kita nak pergi dah. Kita azan baik. Ada umat tengok kau sembahyang sana satu kelompok, kau ni sembahyang sini satu kelompok, kawan ni sebelah satu kelompok, kau ni sembahyang satu kelompok. Lepas tu Sayyidina Umar rasa ini adalah satu benda yang nampak tak elok. Jadi Sayyidina Umar bincang dengan sahabat, dia kata alangkah baiknya kalau sekiranya orang pakat sembahyang kelompok berterawih. Kau ni satu kelompok, kau ni satu kelompok, alangkah baiknya kalau kita himpunkan mereka dan kita lantik Ubay bin Ka'ab supaya menjadi imam. Sahabat-sahabat kata, ya, kami pun setuju wahai Sayyidina Umar. Maka lepas pada tu Umar kata, wahai orang Islam semua, kita akan sembahyang, tak payah sembahyang seorang-seorang.
kita jadi Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Pada zaman Rasulullah SAW tidak solat tarawih berjemaah. Jadi Sayyidina Umar telah melakukan suatu benda bid'ah yang Rasulullah tak buat. Jadi takkan kita nak kata benda tu tak elok. Sebab kibarus sahabat, kebanyakan sahabat yang besar-besar masih hidup. Siapa dia sahabat yang besar? Ali bin Abi Talib, siapa lagi? Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah Al-Jarrah, Ubaidullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak lagi sahabat tempat kibar sahabat masih hidup. Tak ada siapa pun kata wahai Umar hang telah buat bid'ah yang Rasulullah tak buat, hang masuk neraka. Jadi nak abang kata bukan semua benda itu kita hukum kata dia tu iaitu dalam bid'ah. Contoh dia di sini. Seorang lelaki sebut perkataan yang Rasulullah tak pernah ajar. Dia buat sendiri. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi sebab tu ulama-ulama telah membahagikan dua, iaitu yang pertama bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah, yang kedua adalah bid'ah hasanah. Sementara golongan yang fanatik dia kata tak ada. Bid'ah ni satu saja, iaitu bid'ah dhalalah. Boleh? Iyyakum muhdatsatil umur. Dia kata mudah. Jadi ini adalah bid'ah apa? Antara ulama. Kalau benda-benda yang baik itu dinamakan bid'ah hasanah. Contoh dia apa dia? Kita lepas subuh, kita berkumpul ramai-ramai, kita baca surah Al-Waqi'ah. Siapa nak join sekali? Mai. Rasulullah kata, siapa baca surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, maka dia tu lam tusibhu faqah, tidak akan ditimpa oleh kepapaan. Mai. Lepas pada subuh kita baca surah apa? Surah Waqi'ah. Siapa nak join sekali? Mai. Siapa jadi kepala? Idza waqa'at, saya ingat lagi dia mesti ada 40 orang. Di masjid ada Iqbah. Duduk kat rumah sewa saya tu, ada Iqbah. Daripada 40 orang ahli suratul Waqi'ah. Tiap-tiap pagi lepas pada subuh, lepas bagi salam doa apa tu, orang pakat balik. Sebab ada lah nak balik-balik kan dah baca. Lepas kan duduk baca idza waqa'atil waqi'ah sampai habis surah Al-Qur'anul Azim, ada surah Al-Qur'an depan tu baca doa. Allahumma in kana arzaqana fis sama'i fa'anzilha wa in kana fa'ala. Apa doa tu baru dia pakat apa? Oh, dia pakat. Adakah itu bid'ah dhalalah? Tidak. Itu adalah bid'ah hasanah. Rasulullah tak pernah buat lepas sembahyang subuh pakat berkumpul ramai-ramai baca suratul Waqi'ah. Jadi itu Rasulullah abang cara umum iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Bacalah Quran, dia akan beri syafaat kepada orang yang baca daripada hari kiamat. Terpulang pada baca seorang-seorang kan, nak baca secara kumpulan kan, secara jemaah kan, terpulang atas semua. Jadi sebab tu tuan-tuan, jangan sewenang-wenang yang kita hukum semua benda itu adalah bid'ah. Yang Nabi tak buat kita kata semua bid'ah. Tak. Tu kan pekat bukan. Kita ada pakai video arah ditarik kau. Tadi perempuan pakai ni. La antina jinsain lilmar'ah boleh zukur. Ada untuk lelaki, ada untuk perempuan. Dapat apa? Jenis kalau lelaki dah. Asal kerja tu semua perempuan pakai. Ditarik kau. Boleh tak? Jadi kesimpulannya adalah jangan hukum semua antara kita itu adalah bid'ah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dari sini jawapan kita azan. Ada soalan? Okey, kalau tak ada. Apa nak tanya? Laki juga masih kita lah. Tulis sikit. Budak kan budak. Dari rumah ni. Okey, ni tuan-tuan siapa yang bawa anak juga, siapa yang bawa anak, tolong jaga di depan tak ni untuk kita tegur untuk kita semua, iaitu siapa yang di masjid dah faham dia buat baik. Kepada waris yang membawa anak, sila kawal anak-anak anda. Yang pertama jangan bagi bising, satu. Yang kedua kita kena ingat sab kanak-kanak ni di belakang. Jangan bagi depan duduk minta celah-celah orang tua. Ni depan kita ni. Jangan duduk celah-celah orang tua. Dan lepas lagi depan kita biar saja. Budak kecil lagi depan kita biar saja. Tak kita agak ramai. Kalau kita nampak anak-anak kecil duduk langsam ni, kita tolak ada adik kena duduk di belakang. Tolak dia insya-Allah. Dia pun faham. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله